Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Ramadan. Kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan dapat kita sempurnakan dengan baik. La'allakum tattaqun, ke arah peningkatan darjat ibadah dan ketakwaan kepada Allah SWT. Beberapa hari yang lalu saya kupas tentang soal Melayu, Islam, perkauman sempit, kebangsaan, chauvinisme, dan menganjurkan kepada generasi muda terutamanya untuk membaca, menelaah buku Profesor Naqib Al-Atas, Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu, dan buku Siddiq Fadil, Melayu dan Islam, untuk Islam dan Melayu. Dan saya ingat perlu kita di kesempatan ini ulas sedikit soal perkauman, soal sikap diskriminatif, kebencian kaum ini menular di zaman penjajahan, ya. Orang Inggris, penjajah Inggris, bila dia menjajah dengan dua maksud, ya. Seolah-olah ini tanggungjawab orang kulit putih, white man's burden. Maknanya yang kulit berwarna, kulit hitam ini tarafnya hamba abdi, kelas bawahan. Ataupun tentu satu lagi tentang alasan yang disembunyi ialah tentang yang disebut untuk tanggungjawab mereka memberi kefahaman dan dakwah Kristian. Dan ini dikupas dengan begitu baik yang kita tahu dalam sejarah, mulanya oleh Du Bois tentang color. Ini pemimpin kulit hitam sejak tahun 1901, ya. Kemudian satu kupasan yang dianggap tour de force, satu kajian yang menggemparkan dunia ilmiah, bila seorang profesor dari University Columbia, Edward Said, Palestine Christian, yang menulis Orientalism, yang menunjukkan bagaimana orang kulit putih ini menganggap yang lain semua ini the other. Mereka ini, budaya mereka, bahasa mereka, agama mereka, semuanya itu kelas rendahan. Yang atas itu orang kulit putih. Ini menjajah. Tetapi bukan setakat itu. Mereka menjajah rupa dan jiwa. Ini mengingatkan saya apa yang pernah diungkapkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, mengatakan isti'mar ruhi wa fikri. Dia jajah negara, tetapi turut dijajah itu minda, sehingga kan orang-orang elit ini, yang kulit putih, budaya barat, sistem barat itu semuanya murni dan meremehkan budaya sendiri, khazanah sendiri, bahasa sendiri. Ini dikupas dengan begitu baik oleh Edward Said dalam Orientalism, dan banyak buku-buku lain. Kalau tahun 70-an kita lihat Frantz Fanon. Akibat daripada penjajahan ini disebut pedagogy of the oppressed. Orang yang tertindas itu merasa kagum dengan budaya orang yang menindas. Aneh kan? Ini Ibn Khaldun pun ada juga sebut teori ini. Bila negara itu gagah, takluk, negara kecil, maka yang terjajah itu rasa kagum, hebat. Ini yang berlaku di negara kita, di mana elit penguasa pada masa itu, masyarakat, semuanya rasa kagum dengan penjajah, dan hanya dengan semangat kebangkitan kebangsaan barulah dapat dirubah. Itu pun setelah berjaya, kadang-kadang yang Melayu itu sikap Mat Saleh ini untuk lebih berat daripada orang Inggeris peringkat awal. Tak suka bahasa Melayu, tak suka budaya, hidup dengan budaya Inggeris semuanya. Saya tidak menentang kalau yang baik, bahasa ke apa, tidak jadi masalah. Tetapi yang saya nak sebut ini faktor psikologis. Dan kebetulan bulan Ramadan ini saya terima dua buku baru yang meneruskan wacana ini, kerana naratif itu tidak berakhir. Ada orang anggap bahawa sikap perkauman, sikap diskriminasi atau stereotip tentang kaum lain dan bangsa lain itu sudah berakhir. Tidak. Ada dua buku yang diperkenalkan oleh
diterima, ya. Pertama, Angela Saini, Superior, The Return of Race Science. Maknanya sains kaum ras ini tidak berakhir. Dia masih lagi menyeludup sehingga akan membekas dalam dunia sains dan dunia ilmu. Dan buku kedua ialah oleh Jennifer Eberhardt, Bias, The New Science of Race and Inequality. Ya. Dan buku ini sebenarnya meneruskan wacana tidak semestinya yang baru, ya, tetapi memberi penjelasan tentang perkembangan mutaakhir, di mana umpamanya diberi contoh. Kalau dilihat di museum Inggris yang terkenal, British Museum, kalau lihat umpamanya, ya, perubahan-perubahan itu, ya, dari zaman dahulu kala, dan perubahan itu dengan moden, barat, penjajahan, barulah yang lain itu dapat berkembang. Jadi masih lagi terperangkap dengan pemikiran usang dan prasangka. Ada satu ulasan buku yang menarik, ya, Membunuh Mitos, Killing a Myth, oleh rakan saya Scott Jordan, dalam Critical Muslim yang terakhir, Relics, yang mengupas dua buku ini. Tetapi yang menunjukkan apa, ya, dalam dunia, kalau kita tidak prihatin, tidak sedar, maka mitos ini membekas. Lihat umpamanya buku Syed Hussein Alatas, Mitos Pribumi Malas, The Myth of the Lazy Native, yang diterjemahkan Mitos Pribumi Malas. Now, ramai yang fikir, bukan saja orang Cina, sebahagian orang Melayu, ya, orang Inggris yang katakan pribumi malas. Padahal kalau kita baca Jose Rizal, pejuang kebangsaan Filipina, lebih 100 tahun lalu, telah menulis tentang the indolence of the Filipinos. Itu prasangka yang ditanam oleh penjajah Sepanyol, ya. Tak bagi dia modal, tak bagi dia kesempatan, kemudian miskin, tidak ada motivasi untuk berkembang, maka dihukum mereka malas. Ini kalau saya nak kembangkan, umpamanya pada satu ketika UMNO sendiri menerbitkan buku dengan menggunakan pengalaman sarjana-sarjana revolusi mental. Kerana mitos ini berbekas, Melayu perlu revolusi mental. Jadi revolusi mental itu skop dia apa? Rakyat Melayu ini semuanya perlu direvolusikan, ya. Maknanya lemah, malas, tak tepat waktu, tetapi tak disalahkan pemerintah, ya. Pemimpin yang malas, yang rasuah, yang bongkak, yang menindas, itu tidak menjadi faktor. Pada pendapat kami, seperti mana diulas oleh ramai sarjana, termasuk dalam mitos pribumi malas, The Myth of the Lazy Native, oleh Profesor Hussein Alatas, itu bahawa tanggungjawabnya adalah tanggungjawab pemerintah memberikan prasarana, kemudahan, modal, mutu pendidikan yang baik, mutu kesihatan yang baik, dan memaksa mereka bekerja, ya. Anak Melayu di kampung dengan sekolah biasa, dengan anak Melayu yang masuk MRSM atau Kolej Melayu, itu tentunya dengan kemudahan dan suasana persekitaran baru, mereka boleh terangkat. Maka bagi Bumi Putera, ya, yang kita bahaskan ialah kemudahan, peluang, opportunities, ya, kepada ramai supaya berkembang, bukan untuk memperkayakan 2-3 kerat anak-anak dan kroni. Ini yang berlaku dalam negara kita selama puluhan tahun. Bila bercakap soal Melayu, Bumi Putera, yang diperkayakan itu 1-2 Tan Sri, Datuk Sri. Tapi yang kita nak tekankan ialah perbanyakkan kemudahan, tingkatkan mutu pendidikan, mutu prasarana kesihatan, supaya dapat diberikan peluang. Dan peluang perniagaan pun bagi golongan yang di bawah yang memerlukan bantuan. Dan untuk ini, kalau kita juga menyentuh
rakan-rakan kita di kalangan masyarakat Cina, India, termasuk yang di Sabah, Sarawak, ya, suku-suku kaum Iban, Kadazan, Suluk, Murut, Dusun, Melanau, kalau kita berikan peluang kepada mereka, itu tidak merugikan dan akan mengangkat peluang kita. Tetapi prasangka ni ada. Kalau sebut sekarang pun bekas, kita terhadap India, India terhadap Melayu, Melayu terhadap Cina, Cina terhadap Dayak. Jadi ini yang kita warisi daripada sistem penjajah, dan ini yang dikupas oleh beberapa buku yang saya sebutkan tadi. Ada satu kupasan yang agak aspek lain, iaitu seorang pengarang kulit hitam, Afro-American, yang terkenal, ya, yang menulis seolah berbicara dengan kepada anaknya yang sangat menyayang. Seorang sahabat saya, dia mendengar audio bacaan daripada Ta-Nehisi Coates, Between the World and Me. Ini buku yang ditulis, saya baca beberapa tahun yang lalu. Dia bicara dengan kepada anaknya tentang soal ras, prasangka kaum, kebencian terhadap kaum, permusuhan terhadap kaum. Kalau kita faham ini, kita boleh faham mengapa Islam sebagai satu din sangat menolak keras kebencian terhadap kaum dan meremehkan orang lain. Baik, saya terus dengan Ta-Nehisi Coates dulu, ya, dan izinkan saya baca daripada teks asal buku ini, ya. But all our phrasing, race relations, racial chasm, racial justice, racial profiling, white privilege, even white supremacy serves to obscure that racism is a visceral experience, that it dislodges brains, block airways, rips muscles, extracts organs, crack bones, break teeth. You must never look away from this. You must always remember that sociology, the history, the economics, the graphs, the charts, the regressions all land with great violence upon the body. Dia menikam terus ke tusuk kalbu bagi yang ada orang yang ada perasaan. Ini dia mencerita kepada anaknya bagaimana bicara soal kaum, kononnya keadilan kaum, meletakkan semua data-data dan angka-angka ikut kaum. Ini sebenarnya menutup satu kenyataan bahawa apa yang berlaku dalam sistem menindas di Amerika Syarikat itu sebenarnya seluruh fisik itu, orang kulit hitam yang punya sejarah jutaan orang dijadikan hamba abdi. Kita tahu cerita Kunta Kinte dalam The Roots oleh Alex Haley. Semuanya itu terkesan. Jadi kalau kita bicara faham tentang apa yang pernah dikupas oleh Alex Haley, The Roots ini, ya, sama seperti mana yang dibuat oleh Ta-Nehisi Coates. Sosiologi, sejarah, ekonomi, dan semuanya sebenarnya adalah satu hantaman asakan terhadap badan. Sebab itu jangan kita tinggalkan sakit-baki prasangka permusuhan ini. Ya, bukan saja masalah orang Melayu, ya. Saya tahu ada orang Cina yang pandai dengan begitu, ada orang India begitu, bukan saja orang Inggeris. Dan tetapi saya tanggungjawab kita memperingatkan, kerana kalau apatah lagi kalau kita ni orang beragama Islam, kita tahu bahawa itu kesilapan. Saya ingat masa saya kecil-kecil, kalau kawan-kawan saya gelap sikit tu, saya panggil, Pak Hitam. Ada anak saudara saya tu gelap sikit, saya panggil dia Pak Hitam. Saya cakap, ya saudara, seronok, gurau. Tapi bila saya dah dewasa, baca hadis, bagaimana pengalaman Bilal yang hitam legam, bibir tebal,
dari Habasyah, asal hamba abdi, yang dipanggil oleh sahabat yang salah seorang sahabat, Allahumma shalli alaihi wasallam, Yabna Sauda, hai anak orang kulit hitam. Memang betul pun, dia anak orang kulit hitam, kita panggil dia hai anak kulit hitam. Tetapi sudah fikir, apakah dia menghina, apakah dia bergurau, apakah dia serius atau tidak? Kenyataan itu disanggah 3 kali oleh Rasulullah SAW, ya. Dan dianggap Bilal itu ahlil baiti. Islam mengajar kita begitu. Seorang hamba yang dimerdekakan dianggap oleh Rasul sebagai ahli keluarga aku. Dan Bilal ini kemudian, ya saya ingat, daripada Abu Dzar Ghifari, ya, yang menanya, yang menyebut perkara ini. Dan Abu Dzar ini sahabat yang mulia, yang tahap tingkatnya begitu. Jadi sebabnya kita pun begitulah juga. Anak Pak Hitam. Aduh, saya terpaksa jumpa dah puluh tahun lepas kemudian itu, jumpa anak saudara saya kata, uncle silap sikit kot. Tak ada apa-apa. Relax. Gurau aja. Tetapi kita mesti elak. Hai anak orang kulit hitam, itu pun disanggah. Bagaimana kita dalam budaya kita sekarang boleh hina orang, cerca orang, maki orang, hina kaum? Ini tidak pernah menjadi, tidak dibenarkan dalam asas agama kita, ya. Ini juga yang pernah disebut bagaimana Rasulullah SAW dengan sahabat, kemudian jenazah orang Yahudi, dan kebetulan Yahudi ini memang jahat dalam hidupnya, menghina Rasul. Itu bila diusung, dilihat, itu Rasulullah diam, tidak berkata apa-apa. Jadi sahabat heran, apa yang nak hormat sangat orang ini? Dia masih hidup, dia pertama dia Yahudi, kedua ni dia jahat, dia menghina Rasul. Rasul jawab, Rasulullah SAW, alaisat nafsan, bukan dia juga bernyawa dulu, maknanya manusia. Jadi tahap yang dikata insaniyah, ya, karamah insaniyah, kemanusiaan itu sangat tinggi dan mulia. Jadi kita kadang-kadang lupa dengar tazkirah, yang sampai tazkirah pun berdaya sekali juga. Jadi kita harus di bulan Ramadan terutamanya menghayati, ya, mengapa kekuatan kemuliaan Islam itu begitu rupa, ya. Orang-orang dari Parsi, Salman itu di martabat mulia sebagai seorang sahabat, ya. Bilal hamba, dan pelbagai yang lain. Saya nak tunjukkan tentang bagaimana kita dilatih untuk senantiasa mewaspadai dan prihatin, dan jangan terlanjur dalam langkah dan ketika kita. Jadi apa yang saya cuba bawa di sini itu sekadar mengatakan bahawa kan ini bukan fenomena Melayu. Walaupun kita bicara sebelum ini tentang Melayu dan kadang-kadang faham perkauman, itu kerana kita rasa kita tertekan. Jadi jawapannya itu untuk tingkat kemelayuan. Tapi kehebatan budaya peradaban Melayu itu kerana Islam, dan Islam itu merubah sikap kaum kita itu kepada soal akhlak, soal keadilan, soal kemanusiaan, soal kehormatan. Ini yang ditingkatkan, dan ini yang harus disemai, yang pernah menjadikan kita itu besar, termasuk dalam sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Jadi mudah-mudahan peringatan ini dan buku-buku ini dapat kita manfaatkan. Saya fikir buku Hussein Alatas ini, ya, saya ulang balik, Mitos Pribumi Balas, itu harus dibaca. Naskah asalnya The Myth of the Lazy Native, dan saya bernasib baik kerana tiap buku yang diterbitkan oleh Hussein Alatas pada masa itu diserahkan kepada kami, dan saya masa itu masih mengetuai ABIM, dan kita berbincang, dan dia berikan masa yang panjang, berjam-jam, ya. Tapi dia bagi syarat baca dulu. Jadi kita terpaksa baca, kemudian menghadap dia. Ada satu usrah saya undang dia,
masa itu di rumah Allahyarham ayah saya di Petaling Jaya. Ada juga ahli usrah tanya, ini dia ini pahamnya sosialis liberal sikit kah? Boleh kita panggil? Ada juga kadang-kadang kawan-kawan kita yang terperangkap begitu rupa. Saya kata tak apa, baca buku itu dan bicara dan soal dia. Saya ingat yang menyebabkan mereka mempersoalkan ini adalah kerana dia pernah menulis tentang Islam dan sosialisme. Padahal saudara, itu tajuk lain lah ya. Saya nak beritahu, Haji Umar Cokro Aminoto, pengasas Syarikat Islam dan pejuang Islam dan seorang alim yang sangat dihormati, itu masih menganggap sosialisme Islam itu yang baik, walaupun bukan sosialisme kebendaan ni, tapi sosialisme arti kata fikir masalah rakyat. Malah seorang pemimpin Islam, Mustafa Syibai, pernah menulis tentang Ishtirakiyah Islamiyah, Islamic Socialism. Tetapi tidaklah sosialisme yang diartikan dengan arti kata Marx dan materialism, tapi dalam ungkapan bahasa yang lebih longgar. Jadi kita janganlah prasangka begitu. Ini prasangka juga. Dia ini tak boleh sebab dia ini menulis dan agaknya liberal sikit. Baca? Belum. Faham? Langsung tidak. Jadi mudah-mudahan kita baca buku ini, kerana buku ini sebenarnya menyanggah juga sebut tentang kritikan dia terhadap revolusi mental dan juga dilema Melayu, Malay Dilemma oleh Dr. Mahathir. Tapi buku ini sebenarnya berikan kita kemerdekaan jiwa. Jangan kita ini terperangkap dengan minda penjajah. Ya, kita kena islah, perubahan. Ya, kita kena kerja keras. Tetapi jangan anggap budaya kita ini budaya yang membawa malas ataupun kelemahan-kelemahan dalam budaya itu. Tidak. Saya tidak mau panjangkan, tetapi saya tertarik kerana ini kaum saya dan saya pencinta Melayu dan budaya Melayu dan bahasa Melayu. Tetapi saya juga tahu bahawa ada kecelaruan dalam pemikiran. Saya ingat masa di universiti ada kupasan Michael Swift, Malay Peasants, dan ada satu karya sarjana Brian Parkinson. Saya ingat sangat kerana saya guna ini banyak kali. Non-economic factors in the economic retardation of the Malays. Ini lebih kurang tajuk dia. Faktor-faktor yang bukan ekonomi yang menyebabkan ekonomi Melayu itu mundur. Sebabnya kerana falsafah dan faham Melayu. Rezeki secupak takkan jadi segantang. Ulat dalam batu pun boleh hidup. Tapi tafsirannya tak betul. Ya. Dia kalau dalam Islam, ya, maknanya dia berikan harapan. Ya, kalau ulat dalam batu pun boleh hidup, bukan maknanya kita jadi fatalistik. Jadi dia anggap Melayu ini oleh itu fatalistik, tak boleh kerja dah. Rezeki cupak takkan jadi segantang. Sudahlah, adalah pandangan-pandangan begitu, tapi kerana dia itu satu aspek yang kita boleh bawa perubahan. Tapi nak katakan ini budaya seperti yang disebut oleh Brian Parkinson, tentu menyalahi hukum. Dan tetapi Swift ni anak murid dia ramai. Brian Parkinson ada sarjana yang sampai hari ini masih lagi menerima. Ada orang politik dan orang politik Melayu yang masih faham ini orang Melayu ini tak kerja kuat. Yang tak kerja kuat tu menteri, gaji tinggi, kerja kurang. Janganlah serang orang di bawah ni. Jadi saya harap ini akan membantu kita untuk memberikan keyakinan bahawa budaya, khazanah kita dan agama kita itu boleh membentuk kita menjadikan lebih baik. Jadi baiklah, sekarang kita balik kepada soal jawab. Soal pertama ini ia terkait juga dengan soal yang awal, iaitu kebencian kepada bangsa Cina di Malaysia. Bagaimana nak leraikan? Leraikan kalau orang Melayu itu faham Islam. Naqib Al-Atas sebut, kalau kebangsaan Melayu yang disempitkan, diremehkan soal agama dan akhlak dan akliyah dan
Insaniyah itu akan mengalir kepada, menjurus kepada chauvinisme, perkauman sempit. Dan ini bukan saja di kalangan orang Melayu, orang Cina pun ada juga faham begitu, orang India pun ada. Tetapi kita harus bebaskan diri kita dengan menghayati semangat kemanusiaan dan keadilan yang diterapkan dalam agama Islam. Sejak PAS jadi kerajaan, suara pimpinan mereka makin lesu dan tenggelam. Adakah mereka lemas dengan kuasa? Itu Syekh Wawi kena tanya pemimpin PAS. Tapi setakat yang kita tahu, memanglah golf dibuka. Awal-awal lagi kedai toto, judi dibuka. Kelang arak, jemaah masih belum, sekolah pun belum. Tapi tidak ada suara menentang. Dulu riuh rendah kes-kes yang dibangkitkan begini. Undang-undang mabuk itu memerlukan pindaan undang-undang. Sebab itu parlimen kena bersidang. Tapi suara kian bisu. Sebab tu agama ni, Islam ini yang kita tahu, yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kita jangan terperangkap jadi saya ini ahli persatuan Islam, persatuan saya terbaik, saya dalam salah parti saya tak masuk, parti ini tak masuk syurga. Ada pandangan-pandangan begitu, ya. Tapi saudara, amalannya itu lain. Sebab itu Tayyip Erdogan bila ditubuh parti AKP, orang tanya dia mengapa tak sebut parti Islam. Dia kata dia bimbang kerana kadang-kadang kecelaruan, kelemahan, rasuah ataupun keangkuhan atau cemburu buta beberapa pemimpin Islam ini dalam parti itu akan memberikan imej yang buruk kepada Islam. Sebab itu dia tidak mahu nama parti itu Islam, tetapi basis prinsip agama dan Islam itu diterapkan. Baik. Pandangan mengenai kendai nombor ramalan Toto dibenarkan operasi, tetapi Masjid Surau tidak. Ini kejayaan buat MCA, mana suara PAS. Tak apalah, jangan kira suara PAS, tapi suara kita sebagai orang Islam, maka rakyat Malaysia harus prihatin dalam perkara ini, Ruslan, ya. Baik. Menteri Pengangkutan pemandu mabuk selalunya guna keperkhidmatan e-hailing. Ini pun masalah juga. Kalau dah tahu begitu, ada kelemahan dalam undang-undang, undang-undang mesti diperketatkan. Kes terbaru, pemandu mabuk pergi belasah sehingga terkorban seorang anggota polis, ya. Jadi kita harus tegas, ya, keras terhadap, ya, pertama yang mabuk, yang kedua yang cuai dalam memandu. Jadi undang-undang itu harus dipindah. Dan nak pindah pun parlimen tak boleh sidang. Parlimen bersidang hanya untuk perasmian, kemudian ditutup sehingga bulan Julai. Jadi bagi saya, Saudara Yaakob, Menteri Pengangkutan harus fikir untuk meminda undang-undang dan mengadakan hukuman yang keras terhadap orang yang mabuk dan memandu. Baik. Surah Amin, ya. Kenyataan Menteri Kanan ni ramai. Menegakkan negeri enggan buka semula ekonomi, boleh disaman pihak industri. Ini menteri ini mewakili apa? Korporat industri ke? Ya. Negeri kita dalam sistem persekutuan kita ada kuasa. Menteri besar, ketua menteri nak buat beberapa langkah kerana ada kuasa di Majlis Perbandaran, ya. Ada kuasa dalam kerajaan negeri. Apa salah berunding dengan mereka? Dan kalau mereka minta mentangguhkan, takkanlah ada menteri besar dan ketua menteri dia tak mau, dia tak peduli masalah pengangguran dan masalah pekerjaan. Dia fikir masalah kesihatan dan keselamatan. Tapi bila tak setuju macam sekarang ni, 8 negeri tak setuju dengan keputusan persekutuan, ugut. Bukan je ugut, suruh syarikat saman kerajaan. Ini saya
tak faham ini melambangkan angkuh, sikap takabur, menganggap pandangan dia itu terbaik, tak mau runding dengan negeri kita, padahal ada bidang kuasa masing-masing. Sepatutnya panggillah, ini masalah negara, bukan saja masalah COVID-19, masalah pengangguran, nak menjana pertumbuhan ekonomi. Bukanlah orang tak reti, orang tahu, orang tak kerja kena bagi pekerjaan. Jadi bercara naik sebuah peringkat. Negeri Thailand itu lebih teratur dan peringkat-peringkat ditekankan. Daripada kita buat begitu, kemudian minta pula industri saman kerajaan negeri. Ini mengingatkan saya tentang cara Presiden Trump ni. Saya kan mungkin belajar dari Trump ni. Kerana Presiden Trump, dia ugut ni, siapa governor tak mau ikut dia, dia ambil tindakan dan suruh saman governor. Ini janganlah ikut Donald Trump. Bincang elok-elok dan cari penyelesaian yang baik. Baik. Pemimpin UMNO dilihat mengkritik tindakan Menteri Kanan Ekonomi dalam soal PKPB. Bagaimana pandangan saya tidaklah mewakili Menteri Ekonomi pun tidak, Menteri Kanan pun tidak, UMNO pun tidak, tapi saya lihat dari segi yang objektif, ya. Mereka kritik ini dan kita juga kritik kerana dia tidak jelas alasan nak jana ekonomi, ya, tapi alasan itu tidak boleh korbankan alasan nyawa manusia, ya. Jadi kita kena imbangi betul-betul. Naik, kalau buka kilang, syarat diperketatkan, apa yang patut didahulukan. Saya lihat betul-betul, saya tidak nak terangkan secara terperinci, tapi saya tengok peringkat-peringkat yang dibuat di negara Thailand itu lebih teratur, malah di Singapura lebih teratur daripada yang kita lakukan. Itu yang disebab dikritik oleh ramai ahli parlimen, termasuk daripada kerajaan sendiri, ya. Kita hanya bersetuju untuk mengambil langkah untuk memulihkan ekonomi secara berperingkat, tetapi ada kelemahan-kelemahan sekarang dalam mengenali soal COVID-19 itu. Jumlah ni saya dah berulang kali, berpuluh kali saya sebut. Jumlah itu tertakluk kepada keupayaan kita menguji. Kalau kita test 100 orang, maka dapat 5 orang yang bersakit. Kalau kita test 10,000 orang, mungkin dapat 200 orang yang sakit. Ini yang berlaku di Australia, di Kanada, di Malaysia, ya, jumlah penduduk yang sama, tetapi keupayaan menguji itu sangat kurang bagi kita. Jadi jangan kita pandang ringan soal kesihatan, keselamatan rakyat, ya. Dan kita tahu juga masalah ekonomi membebankan, dan kita lihat, ya, seperti saya tahu macam even di kawasan Segabut, orang tak ada kerja, kurang makan dan pelbagai masalah. Jadi kita faham keperluan menjana ekonomi, tetapi runding dengan apa yang dimaksudkan stakeholders, iaitu menteri besar dan ketua menteri, selain daripada pakar-pakar ekonomi yang lain. Baik, Hariri Surah Mukris mencadangkan supaya bersatu menyertai PH semula. Ya, itu keputusan harus dibuat oleh bersatu. Ada 2 bersatu sekarang, jadi keputusan harus dibuat oleh bersatu sebagai satu parti, dan PH mengambil sikap yang lebih terbuka, tapi tentulah mesti patuh kepada agenda perubahan yang dipelopori oleh Pakatan Harapan, termasuk reformasi sistem yang bobrok dan korup, dan kita tidak mahu umpamanya mengulangi kesilapan-kesilapan yang lalu. Baik, Wan Muhammad, government's performance, particularly our Prime Minister, in handling the pandemic situation and tackling the issues to ensure the safety of our rakyat. As I mentioned to the Prime Minister, what is required is a clear policy, a coherent one, that ministers speak in one voice. There should not be confusion and flip-flop, as we have seen in the Ministry of Health, now in the Ministry of International Trade, where the response has been very, very negative, including from the state governments themselves, and this is of course disconcerting, worrying, because it reflects the utter, not necessarily a failure, but certainly a basic flaw
in terms of policy guidelines and in the leadership. I wouldn't want to deny the fact that there have been some positive measures, particularly to alleviate the conditions of the poor, food. Even then is being questioned because the way it's being disbursed is questionable, is sent through party apparatus and not concerned about effective disbursement that would help the rakyat as a whole. Saudara Aminah, ya, keadilan pecat berdasarkan bukti dan keputusan lembaga disiplin. Ya, orang-orang umpamanya banyaknya dah kelompat pun. Ya, ada seorang timbalan menteri, dia kata, oh saya sedih, saya dipecat hari ini. Kamu dah keluar bulan Februari, kamu dah masuk kumpulan khianat, jatuhkan kerajaan. Lepas tu bila kena pecat, buat sedih. Ini sandiwara wayang purba apa macam ini. Ya, ini saya kata tak ada integriti. Kamu keluar. Saya tidak yakin dan saya nak keluar, nak join kumpulan khianat. Sebutlah. Ini tidak pula. Bila sebut buat sedih lepas dan kata, oh surat itu tak betul. Kamu dah keluar ni. Ada seorang adun ahli Dewan Undangan lagi. Ya, betul-betul keluar dan memang tindakannya memang menentang parti dalam semua hal dan menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Tapi bila dapat surat gantung, oh surat itu tak ikut proses, bahawa dalam proses undang-undang yang khianat tu ikut proses ke? Jadi kita kena tengok langkah-langkah besar tu, ya. Tetapi selain pada yang dipecat, yang digantung, ya, ada yang mengasakan mereka tidak, kalaupun ada kesalahan kecil tidak wajar digantung. Saya rasa mereka harus segera tulis, bagi keterangan kepada lembaga disiplin. Saya bercakap kepada Saudara Ahmad Kasim, pengurusi lembaga disiplin, mesti teliti semua rayuan. Ya, kalau ada fakta itu lemah ataupun mereka tidak cukup bukti yang kukuh, maka mereka harus dilepaskan. Dan parti mesti sanggup menerima. Soal mereka pernah menjadi penyokong pemimpinnya dah khianat, itu hak mereka sebelum, ya, berlakunya peristiwa itu. Jadi kita tidak boleh ungkit umpamanya, oh dia dulu pernah mengkritik Presiden atau Anwar, dia dulu pernah menyokong orang yang dah khianat. Dia kalau dia menyokong tak kala mereka masih dalam parti, itu bukan isu dia, ya. Tetapi seperti mana kita tahu, parti demokratik, negara pun demokratik, nak masuk nak keluar. Kita ada 1 juta lebih ahli, 348 yang dikeluarkan. Tak apalah, 1 juta lagi masih dengan kita dan masih lagi anggota-anggota baru yang masuk. Tetapi saya harap yang merasakan mereka keputusan itu tidak adil atau bertepatan, berhak untuk mengemukakan rayuan. Satu yang saya sangat banyak memprihatinkan rakyat ialah bila orang berderet menyerbu pajak-pajak gadai ini. Oh, ini saya lihat, ya, di merata pajak gadai. Pajak gadai ini, sistem ini, ya, itu riba yang maknanya sangat menekan. Maknanya ada masalah ekonomi besar negara kita ini. Saya pernah sebut dalam ceramah-ceramah semasa konvensyen Parti Keadilan tentang kajian Boston Consulting Group. Kalau kita kaji dari segi pertumbuhan, dari segi kesihatan, pendidikan, pendapatan, keselesaan, semua faktor ini, tempoh 10 tahun yang lalu itu malap bagi ekonomi negara kita. Tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Buktinya begini, baru sebulan masalah, bukan saja orang B40, M40 pun beratur di berapa tempat. Kalau kita boleh tayang 7-8 gambar begini, orang berderet pergi ke pajak gadai, terdesak. Setelah 1 bulan PKP ini, kita lihat keadaan ini,
begitu menekan kehidupan rakyat. Apa yang kita harus pelajari? Maknanya cara kita mentadbir negara, cara mengurus ekonomi itu harus dirubah. Ini angka-angka yang memukau, konon tumbuh lagi turun ini. Menteri Kewangan kata akan ada pertumbuhan yang memberansangkan tahun depan. Sekarang dia kendor sedikit. Kerana cepat sangat nak buat propaganda. Rakyat baca, ada yang senang, oh bagus, bagus, bagus. Tetapi yang berderet. Ada saya tengok ulasan, pelik banget sungguh. Dia kata, itulah sebab kita longgarkan PKP, supaya orang boleh beratur pergi ke pajak gadai. Kalau saya sebut bangang, kasar pula. Tapi inilah pandangan orang yang dikatakan cerdik di kalangan negara kita ini. Nak pertahankan, tak ada langsung perasaan jiwa, hati nurani manusia. Tidak ada langsung. Yang ada apa? Nak sokong kerajaan. Sokonglah kerajaan. Tapi bila orang beratur pajak gadai itu, orang tu dah merempat. Habis apa yang ada gelang ke Subang, mas kahwin, rantai, semua dah pergi pajak gadai. Ini maknanya keadaan dia terdesak. Simpatilah sikit. Jangan pula kaitkan, oh ini kerana sebab itulah kita lepaskan MCO dan PKP. Ini saya rasa naratif ini kena rubah. Naratif orang yang tidak ada hati perut dan tidak ada perasaan kemanusiaan. Orang susah. Sudah tahu apa makna pajak gadai. Sebab itu dulu kita perkenalkan arahan. Arahan ini maknanya sistem boleh bagi supaya boleh mengurangkan beban riba yang bertindih. Dulu macam sistem cetia. Sistem ceti dulu yang Kuaziz dan banyak pekaji-kaji serang. Dia riba itu sampai 20, 40, 60, 100%. Jadi orang miskin pergi bagi gelang, habis. Dapatlah RM40, sementara dengan gelang pun hilang, lesak. Inilah yang berlaku. Jadi itu kebimbangan kita dengan sistem pajak gadai ini. Tetapi gambaran apa? Gambaran sekiranya insya-Allah selesai COVID-19, kita mesti tonjolkan barisan pimpinan yang boleh mampu melihat ke depan, merubah sistem ekonomi yang menekan dan tidak memberi keselesaan kepada rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.